Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid darin. Kitab kita pakai matan nasinya surat 9 matan 31. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati fal awwaluna lil anwar wa haula'il al anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah satu-satunya yang memberi pada kita nikmat boleh berada di atas alam ini. Alhamdulillah. Dia jugalah yang telah memberikan kita nikmat Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dia beri kita lagi nikmat. Dengan mudahnya kita boleh melaksanakan ketaatan pada dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi, dia memberikan nikmat yang lagi besar daripada itu. Dikurniakan kehendak dan keinginan pada kita untuk belajar dan memahami perjalanan agama Islam ni dengan perjalanan yang betul. Dengan kita berguru dan belajar bagaimana untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalin hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan meneruskan nikmat Allah Taala bagi kita hidup atas muka bumi ini. Yang jasad kita berhubung dengan makhluk, tapi hati sanubari kita berhubung dengan Khalik makhluk. Alhamdulillah. Syukur dipertemukan kita dengan guru dan orang yang boleh menunjukkan kita kepada jalan sebagaimana ditunjukkan jalan-jalan kepada orang-orang soleh zaman dahulu kala. Begitu juga golongan syuhada, siddiqin, para ulama, datuk guru kita yang merupakan pewaris anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan pagi ini boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, berada pula dalam satu majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Hikam. Dan kita rasanya tangguh panjang ni dengan peristiwa yang kita pun masih dalam keadaan berjaga-jaga.
Maksudnya terakhir datang tu bulan 2 dah. Bulan 3 hari tu ada, saya tak dapat hadir pasal keletihan balik daripada Shah Alam hari tu. Tak boleh nak datang subuh ni, tak terjaga. Lepas tu kena PKP. Lepas tu satu-satu hari tu dah boleh, dah subuh pula tak dibenarkan lagi. Lepas tu dah raya pula. Inilah baru boleh sampai. Semua perancangan daripada kita Allah menentu. Wajib kita beriman tu satu hal. Dan kehidupan kita tetap kita kena teruskan. Nikmat dia beri, kena guna. Apatah lagi nikmat nyawa yang diberi ni, yang kita pun duduk kat dunia ni tak berapa hari. Ada waktu kita akan pergi. Walaupun masa yang kita akan pergi itu tak disedari, tapi wajib lengkapkan diri. Khasnya hati sentiasa hadir pada ilahi. Dan dia wajib atas setiap diri. Tak terkecuali sebagi sesiapa pun pada zaman ni. Belajar dia adalah fardu ain di atas fardu ain. Fardu di atas fardu. Jadi kitab yang kita pakai ni antara kitab yang nak sentiasa mensedarkan kita perjalanan yang kita kena lalui dan apa yang kita kena hasilkan. Dan kalau memang kita dah berusaha untuk menghasilkan dia, akan ada kesan, ada asar, akan ada refleksi daripada apa yang perjalanan yang kita buat, hubungan yang kita sedang jalinkan, apa amalan tunjuk ajar tutup guru para alim ulama kita yang sepatutnya kita kena buat untuk berjalan atas muka bumi ini sebagai benar-benar orang yang digelar sebagai hamba Allah Ta'ala. Orang yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Orang yang istilahnya nak taat kepada Allah Ta'ala. Dan kena sedia maklum juga dan kena sedarkan diri kita, kita kena taat kepada Allah Ta'ala ni bukan taat zahir saja. Bahkan yang lebih besar daripada itu adalah taat batin kita. Taat zahir ni, kalau kita perasan, memang Alhamdulillah, kalau memang dapat daripada kecil kita dah terlatih taat zahir. Tapi kalau kita tak bersungguh-sungguh, tak belajar dan tak berkesempatan didedahkan dengan amalan batin, tak kena gaya, maka batin kita mati. Alhamdulillah. Batin mati ni masalah besar ni. Pasal salah satu perkara yang menyebabkan sahnya iman kita adalah hidup batin. Perjalanan iman adalah perjalanan batin. Istilah umum faham, perjalanan Islam adalah perjalanan zahir. Mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, semua praktikal zahir. Tak sah perjalanan zahir kita ni, melainkan mesti bersama dengan dia perjalanan batin. Isyarat pada hadis Nabi SAW, Rasulullah sabdaan dia katanya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Terjemahan sekali lalu hadis itu kata Rasulullah, Allah Ta'ala tak pandang pada zahir kamu. Maksudnya amalan kita duk bersyahadah, itu yang rukunnya. Baca Quran, zikir, juga sembahyang, puasa, zakat, haji, itu amalan zahir. Allah Ta'ala tak pandang zahir kita ni. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum innama yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala hanya saja yang dia pandang, yang jadi tempat perkara yang menjadi itu baru dinilai ada value sisi Allah Ta'ala adalah batin. Apa maksud hadis ni?
Amalan zahir yang kita buat tak akan diterima melainkan jika amalan zahir tu yang kita buat tu adalah datang daripada hati sanubari kita. Amalan zahir yang kita buat tu bersama dengan dia, hati kita hadir kepada siapa kita beramal. Tanpa hidupnya hati ni, tak ada nilai amalan zahir kita. Pasal yang tu bukan tempat nilaian. Begitu juga jangan salah faham je ni. Kalau gitu tak payah sembahyang, penat aja. Bagi betul hati je. Bukan macam tu juga. Orang yang hanya betulkan hati, tak betulkan kesan yang sepatutnya bila hati dah betul, tentulah akan ada aplikasi zahir. Refleksi daripada batin dia yang betul tu. Kalau hati dah cinta, tentu jumpa siapa yang dicinta, aku cinta padamu. Mesti macam tu tak? Takkan simpan dalam hati je, bohong. Itu cinta kelin. Kalau duk sebut mulut, aku cinta padamu, tapi tak ada dalam hati perasaan cinta, yang tu munafik nama dia. Kasar sikit tu. Tu pura-pura tu. Kalau isteri misalnya dia sebut pada suami dia, saya suka abang, saya cinta abang. Mulut sebut itu, raga pun dia serah, tapi jiwa tak ada langsung kat suami. Yang ni baru serah raga, belum serah jiwa. Belum. Penyerahan hakiki kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala adalah penyerahan jiwa raga. Raga kita serah ni. Kita pun baru serah raga ni. Sujud. Hati belum tentu sujud. Itulah perkara yang kita kena sedarkan pada diri kita. Dan yang itulah sebab kita baca kitab ni untuk keluarkan diri kita daripada hidup ni hanya dengan bersahaja tanpa memperdulikan bagaimana batin kita dah hubungan dengan Allah Ta'ala. Ada penyakit ni bahaya. Atas kaedah yang disebut oleh para ulama. Kalau kita boleh bersyahadah sekalipun, lafaz sebut syahadah, asyhadu ke Allah Ta'ala, tapi hati tak hadir, tak faham, tak kenal kepada siapa yang kita asyhadu, bersaksi tu. Pasal perkataan saksi tu maksudnya bahasa lain, aku nampak, aku faham, aku yakin, aku reti, aku membenarkan, aku mengiyakan betul-betul ni Allah ni dialah ilah, selain pada Allah Ta'ala ni bukan ilah. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah tu. Dah masuk asyhadu, aku saksi tu maksudnya aku tahu, aku kenal, hadir sangat di hati aku ni. Walaupun mata tak nampak, tapi hati sentiasa di hati aku ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni memang benar-benar utusan Allah Ta'ala. He's always in my heart. Di atas dia, he always in my heart. I will never left. Every day I berselawat. Untuk buat bahasanya. Always in my heart. Kalau kita ada anak ada, oh seringatlah anak aku. Kan buat di mulut. PKP tak boleh balik. Allah. Selalu tiap-tiap minggu balik. Hujung minggu. Weekend ni ada je. Allah ni 3 bulan tak balik dah. Allah. Merana rasa hati ni. Hati tu memang ni. Mata tak boleh tengok. Tapi mulut ni duk menyebut ni. Kalau lah boleh jumpa. Mudah dia selamat. Tu. Kalau tak ada di hati, selalu tak ada mahu sebut di mulut ni. Sikitlah saya nak sebut, menunjukkan ada hubungan antara zahir batin. Yang kalau zahir ada, kat kita ada satu sudut zahir ada. Khasnya kalau sebut solat, hadir mengaji, zahir ada. Tapi kena simak batin ada tak? Kasar sikit tu. Kalau ada orang perasan, ni perasan tu kan. Ada orang tak perasan lagi.
Apa maksud tu? Jasad sini, batin dah ke mana? Entah lain ke apa. Entah dia dah sampai kedai roti canai lah. Batin dah sampai. Jasad sini. Tapi bukan orang sini lah saya sebut ni orang Afrika. Allahu Akbar. Berbanding dengan ada orang macam ni, kuliah tak ada ni. Dah lama tak hadir ni. Tapi di hati ni, bila lagi lah nak datang kuliah hikam ni. Contohlah kan. Bila lah nak ada mengaji ni. Duduk di rumah ni tak lagi masjid. Pasal kena stay at home. Macam mana? Kalau bila lah masjid boleh dibuka. Rindu sangat nak pergi masjid. Bila rindu nak pergi masjid, rumah buat macam masjid tak? Azan, qomatnya, jadi imamnya. Macam mana dia meriahkan di masjid dengan yang sunat, dengan yang fardunya. Rumah dia tu jadi masjid dah. Kan? Jadi masjid dah. Jangan macam ni. Rindunya nak pergi masjid. Masjid buka dah. Tak datang-datang. Ni lain fashion ni. Adalah usik-usik gitu sikit kan. Jadi usik gitu tu pasal nak tunjukkan mesti benar perjalanan hati kita, tasdik, membenarkan, meyakini, khasnya yakinin besar kita ke Allah Ta'ala. Sebab iman ni dia bak hati. Hati kita sentiasa kena ada satu kerja, satu perbuatan. Semua perbuatan tu dia bukan perbuatan zahir, dia perbuatan hati. Perbuatan hati ni lah istilah dia disebut ulama tasdik. Tasdik ni apa? Membenarkan, mengiyakan. Macam mana nak boleh mengiyakan di hati ni? Fikiran kita fikir dan kita ada ilmu untuk menjalin ataupun untuk menghadirkan, menghidupkan perasaan kita dengan Allah Ta'ala. Itu besar sekali. Dan ada pengetahuan kita dan tahu kita bagaimana kaifiat untuk ada hubungan dengan Nabi SAW. Itu yang kedua. Dengan makhluk ni tak payah sembang lah, pasal memang ada dah kat kita. Makhluk ni sampailah ni zahir batin. Zahir batin tu kan jiwa raga kan. Kau dapat projek lah tuan-tuan, contohlah dapat orang bagi duit lah, kata contoh sedang 10,000, macam terima tu macam mana? Dengan jiwa raga tak? Tak ada jiwa raga. Kalau duit tak ada pula, nakkan duit tu, nak macam mana? Nak jiwa raga ke? Nak jiwa je, raga tak nak? Sikitlah soalan-soalan itu kan. Nak tunjukkan kata jiwa raga tu kan. Kalau lah ni umur dah 70 sekalipun, isteri pun lama dah meninggal, ada tak rasa nak kahwin lagi? Jiwa raga kan. Cuma raga je dah tak berapa nak larat lah. Tapi jiwa tu ada lagi. Sorry dengan bahasa ni. What ni? Sebut pagi-pagi ni macam ni. Jiwa tu jiwa orang muda tu. Tapi takut macam ni lah. Menikah tengok tak kerti nak buat apa dah. Tengok lah. Sorry lah. Saya macam bahasa tu. Sorry lah. Sorry. Tapi jiwa tu meluap-luap. Tapi boleh tengok Boleh tengok Saya nak cerita apa ni? Nak sebut ada jiwa raga. Jiwa raga cerita bab dunia ni tak payah sembang. Kereta kamu tengok orang naik kereta baru macam mana? Ada jiwa ada raga ada? Kadang-kadang jiwa tu tak ada, tapi raga silap. Raga tu tak ada, jiwa tu ada kan. Berkobar-kobar lagi. Dengan Allah Ta'ala tak ada apa pun. Ni samtirang ni. Apa masalah samtirang ni? Iman. Pasal bab iman ni dia paling bab besar sekali. Dan iman kita dengan Allah Ta'ala ni, bila iman dengan Allah Ta'ala? Iman dengan Allah Ta'ala ni 24 jam. Semayang memang tak wajib 24 jam. Semayang ni 5 kali sehari. Tapi iman pada Allah Ta'ala 24 jam. Dan sebaik-baik keadaan memang kita dapat 24 jam tu. Kalau tak boleh dapat lah ni pun kena faham
inilah sepatutnya keadaan yang kita kena dapat. Walaupun tak dalam solat, luar solat pun hati sentiasa ingat, sentiasa sedar, sentiasa mengiktiraf, sentiasa membenar dan mengiyakan siapa Allah, siapa aku. Mesti. Mulut tak sebut tak apa, tapi hati mesti ada. Mulut ni ada waktu-waktu tertentu yang memang kena sebut kalimah syahadah. Nak sembahyang mesti ada. Dalam tahiyat akhir mesti ada asyhadu an la ilaha illallah. Dan dia pun rukun dalam solat kita. Salah satu rukun solat tahiyat akhir. Dalam tahiyat tu ada mengucap 2 kalimah syahadah. Satu fardu. Kalau orang perempuan yang tak boleh sembahyang, tertegah dia untuk sembahyang, tapi tu iman macam mana? Kebiar gitu tak sembahyang kalau 15 hari, 15 malam, macam mana? Untuk hati takkan tak ada apa-apa pun, takkan hore-hore kot. Sikitlah. Tu orang perempuan kan. Orang jantan, memang ada yang kena sembahyang, tapi sembahyang tu takut raga je sembahyang. Jasad tak sembahyang. Balik kan. Raga tu jasad lah. Hati tak sembahyang. Jiwa tak solat. Jadi jiwa tak solat ni apa masalah ni? Batin. Jadi kena ada amalan, kena ada kerja buat, kena ada ilmu. Macam mana nak hidupkan iman, macam mana nak hidupkan batin ni. Yang ni istilah kita nak jumpa ni. Dia kata ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarid tawajjuh. Jadi macam mana kaedah nak jalin hubungan hati ni? Istilah ulama-ulama tasawuf kita, hubungan jalinan hati ni istilahnya dipanggil tawajjuh. Tawajjuh ni kerja hati. Satu sudut ada tawajjuh zahir ada. Kita sebut wajjah tu wajhi adilladhi. Ada gitu dah. Tawajjuh tu daripada perkataan tu lah. Tu saya sebut tawajjuh tu rasanya tak pelik pada tuan-tuan. Kalau pelik pun bagus juga pelik. Pasal memang tak pernah dengar kan. Kita sebut wajjah tu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Aku perhadapkan wajah tu wajhi. Aku perhadapkan wajah aku, muka aku. Maksud muka tu diri aku. Kan? Atas kita belajar kaedah fiqahnya, berhadapkan dengan Allah Ta'ala atas jalan syariat, jasad, walaupun sebut aku berhadap muka aku, yang wajib menghadap kiblat bukan muka, tapi dada. Itu tawajuh tak? Itu tawajuh jasad. Dada mesti betulkan kiblat. Kalau ada sakit lutut ke apa kan, nak bergerak dalam sembahyang, konsentrasi nak betulkan jasad, bukan muka. Muka ni sembahyang ada masalah, harus untuk tengok macam ni. Janganlah sembahyang macam ni pula kan. Ada makruh dia. Tak kena gaya boleh batal jika ada 3 pergerakan besar berturut-turut kan. Angguk batal. Gerakan kepala anggota besar. Allah, apa saya nak sebut ni? Macam mana pun kalau mata tak tengok tempat sujud sekalipun, kepala tak bergerak, tapi mata ni merata tengok, sampai tengok pergerakan cicak pun tengok. Makruh mata tu tak tengok tempat sujud kan. Tapi dada masih fokus. Sikit kita belajar. Ada benda yang common knowledge pun kat kita. Kalau yang saya sebut ni, kalau ada sakit lutut ke apa ke, apa yang dah berumurnya macam ni, kalau nak bergerak pun, nak naik atas tu, bertongkat sana, bertongkat sini, fokus besar dia, dada mesti betul juga. Kalau tak dapat tidak, dia kena naikkan sikit, sengit sikit, tolak ni, tangan ni kena tolak dulu. Terlari kat sikit. Lari sikit, dah tak dapat tidak, terpaksa kena lari tu, tapi dada mesti betul kiblat. Prinsip dia macam tu. Itu betulkan jasad. Kita duk bicara ni bukan nak tawajuh jasad.
Kan tawajuh dada ke kiblat tu, pasal tu rukun nak kena dengan sembahyang. Rukun, silap. Dia adalah syarat dalam sembahyang, menghadap kiblat. Dada mesti menghadap kiblat. Kaki nak menghadap kiblat, tangan menghadap kiblat, muka menghadap tawajuh ke kiblat. Lagi cantik lah. Kaki kalau mencapah gitu macam sah sembahyang. Kaki macam tu, tangan pun mencapah, katalah macam tu kan, sah sembahyang. Jangan dada tak menghadap kiblat. Itu besarnya. Baik, saya bukan nak tawajuh situ. Saya nak cerita tawajuh ni, tawajuh. Dan kita sebut sembahyang tu, wajah tu wajhi. Aku tawajuhkan diri aku ni. Asal terjemah tu, wajhi tu muka aku. Tapi maksud dia adalah diri aku. Jadi diri kita untuk ada hubungan Allah Ta'ala, nak tawajuh Allah Ta'ala, apa dia? Hati. So, kita ada dua perjalanan. Perjalanan jasad mesti betul, hati pun mesti betul. Hati mesti ada tawajuh dengan Allah Ta'ala. Dan sekali lalu dah sebut kan, dia memang ada pelajaran khas tu. Kena berguru dan dapatkan terapi khas macam mana nak dapat tawajuh. Umum tawajuh ni macam mana? Hadirkan rasa hati yang kita belajar dalam tauhid. Bila Allah Ta'ala kita kenali, tentu rasa penghambaan diri. Tentu kot bahasanya. Tentu rasa kefakiran diri kita ni kepada ilahi, yang tak akan ada apa boleh kita miliki, ataupun tak akan ada apa yang boleh untuk kita ikhtiari, melainkan semua daripada anugerah Allah SWT. Yang Allah adalah Tuhan yang dihajati. Mesti ada perasaan tu. Jadi perasaan tu antara ilmu dia dengan kita belajar sifat 20 tu lah. Faham Allah dengan segala sifat kesempurnaan dia. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Saja saya sebut balik, recall balik. Untuk nak buat apa ni? Cuma pahaman tu upgrade kan dia. Bukan hafalan. Hafal lama dah. Macam mana pahaman? Wujud. Allah wajib wujud. Selain pada Allah Ta'ala ni, jaizul wujud. Arabic lah sikit kan. Harus wujud. Mungkin wujud. Istilah mungkin ni haruslah. Kita ni possibly je wujud. Bukan apa dah sebut, mesti wujud. Apa bahasa orang putih? Kita bukan must exist, bukan. Kita hanya saja nak puji orang putih sikit, itu je kan. Pasal kadang-kadang sebut Arab tu pun boleh sebut kata kita ni mungkin wujud. Dah ada orang tak faham lagi, walaupun saya gunakan bahasa Melayu. Kita Melayu ni mungkin wujud. Mana pula mungkin wujud? Kita memang wujud lah, pula mungkin wujud. Tu tak faham bahasa Arab. Tu yang saya tak guna orang putih tu. Mungkin wujud tu dengan mana jaizul wujud. Kita ni walaupun ada, dari segi martabat kita tak akan berubah. Kita bukan wajib ada. Allah je wajib ada. Yang asal ada Allah. Kita asal tak ada. Kita asal ni asal kita dari Allah. Asal kita ni dalam ilmu Allah. Tu asal kita. Saja nak sebut tu pasal saya nak kata yang tu yang nak upgrade kan ilmu kita dalam sifat 20 ni. Oh, kita ni asal dalam ilmu dia. Tu dia yang dengan limpah kurnia Allah Ta'ala zahir yang kita. Ya Allah memang ada yang sedia ada yang kekal ada yang dia tak hajat pada apa-apa untuk ada dia. Zat dia, sifat dia, dan dia mempunyai kelengkapan dan kesempurnaan zat, sifat tu, dengan tu dia akan ada perbuatan
mutlak untuk dia nak buat apa saja. Kun fayakun. Mesti faham Allah Ta'ala macam tu. Lepas tu kita ni apa? Kita ni betul-betul anugerah dan limpah kurnia dia. Daripada dulu sampai sekarang, ada kita ni tiada lain. Setiap hari hanya, istilahnya apa? Duk makan subsidi daripada dia. Kopi bahasa lagi tu bukan sekali-sekali subsidi kan. Seperti mana lampu duk menyala dengan arus elektrik, yang tu kot bahasanya. Macam itulah kita selagi duk hidup, selagi itulah akan ada anugerah Allah Ta'ala. Tak pernah henti-henti. Kita tak sedar. Dan wajib sedar. Kita ke Allah Ta'ala, dengan sedar itulah. Faham kita Allah Ta'ala duk memberikan nikmat demi nikmat, demi nikmat, demi nikmat tu. Hadirkan hati. Semua yang ada pada aku ni datang daripada ilahi. Hak tu iman. Itulah iman. Itulah istilah yang tawajuh tu. Sedar je aku hidup, alhamdulillah dia yang ahya ni, dia bagi hidup. Sedar je boleh melihat, alhamdulillah dia yang absara ni, dia yang bagi penglihatan kat aku. Aku asal buta. Kita tak sedar pun kita buta, kita sedar kita melihat. Tak tahu kabur. Kenapa kabur? Kita duk rasa macam asal kita melihat. Satu bila kabur, kita rasa macam kita punya milik melihat tu. Kita rasa macam kita ni muda, lepas tu jadi tua. Kenapa sakit lutut? Contohlah kan. Kita duk rasa muda tu kita punya. Sakit lutut tu macam nikmat tu dia ambil balik pada kita. Memang ni, ada satu sudut nisbah ambil balik. Dan bukan kita punya pun. Memang dia punya. Bukan istilah dia ambil balik. Ni tak bagi. Dia tak bagi. Ambil balik macam kita punya. Mana ada kita punya? Mana ada hak kita? Semua hak dia. Kan inna lillah. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Mesti balik kat dia. Balik memang balik walaupun tak sedia balik. Ataupun memang sedar nak balik. Cuma takut hati kita tak istilahnya bersedia betul-betul untuk balik. Pasal balik mesti kena dalam keadaan bersedia. Dan bersedia ni bukan bersedia jasad. Jasadnya persediaan dah buat bagus. Satu hal. Bagus dah mana? Maksudnya kita dah buat semua rukun-rukun yang jasad dah buat. Tapi rukun batin tak buat. Rukun batin tak buat tak mana? Itu saya sebut istilah nak bicara ni. Tawajuh. Saya kena sebut ke istilah tawajuh tu pasal kita nak pakai istilah tawajuh tu. Ada tawajuh ni baru istilahnya kita berjalan dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada tawajuh, istilahnya kita tak berjalan dengan Allah Ta'ala dengan jalan batin. Kita kalau tak ada tawajuh hati, kita berjalan dengan Allah Ta'ala hanya perjalanan zahir. Bila perjalanan zahir, Allah Ta'ala tak pandang kita. Tak pandang apa maksudnya ni? Tak pandang dengan pandangan rahmat. Tak pandang dengan pandang bagi value. Pasal Allah Ta'ala tak pandang zahir kita. Kalau zahir kita ni tak bersama dengan dia, batin kita. Hadis yang saya baca di awal tadi, masyhur hadis ni. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Ada riwayat lain, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Bisyarah oleh ulama hadis, amalikumuz zahira. Allah Ta'ala tak pandang pada rupa kamu dan amalan kamu hak zahir ni. Dia tak pandang. Dia nama yang zuru ila qulubikum. Dia pandang pada hati kamu. Sejauh mana hadir hati. Yang zuru ila qulubikum ada sebut dalam riwayat lain. Ini nama yang zuru ila qulubikum wa niyatikum. Mana yang kesengajaan kamu sedar. Realize kita pada Allah Ta'ala. Yang tu Allah Ta'ala pandang. Jadi kena belajar macam mana untuk kita boleh ada hati hadir, ada istilah tawajuh pada Allah Ta'ala tu. Kalau tak dapat, kena belajar, dapat dan hasilkan dia. Walaupun secara awam, secara umum. Walaupun sebut tu tak belajar secara khas, tapi generally kita tahu macam mana nak hidupkan hati. Sekurang-kurang mesti ada. Pasal kita nak betul dengan syahadah kita, sebut mulut satu hal,
Dan bersama dengan dia mesti hati ini hadir dan faham, tasdik, yakin, sedar ke Allah tu. Jadi akal mesti cerah, faham dan membenarkan siapa Allah Ta'ala ni. Satu saya sebut dengan sifat 20 tadi, wujud mesti besar sekali ya. Sedar kita ada, kena sedar besar sekali apa? Bukan kita ada, Allah yang bagi ada aku. Satu buah batin hidup. Kalau aku ada anak bini ada, rumah ada, harta ada, dunia ada, bahkan duk nak apa yang duk tengok ni, nak ada, nak milik aku, hati tu tak rasa hadir, Allah ada. Ada tu pun tak boleh hadir, maksudnya something wrong kat kita. Kalau faham nisbah perjalanan batin untuk tawajuh ni, maksudnya had minima untuk nama tasdik, untuk kata iman ke Allah Ta'ala pun tak ada tu. Na'udzubillah. Jadi apa yang kita buat ni bukan di atas membenar hati kita, sedar kita, realize ke Allah Ta'ala. Kalau ada buat ibadat pun rupanya ibadat yang dia rutin, yang dah terlatih sejak pada kecil. Na'udzubillah. Yang ni kena ajar macam mana nak hidupkan batin tu. Maksud hidupkan batin tu, dia antara kaedah dia kena zikir dan fikir. Saya sebut dengan formula mudah. Memang kita kalau ke depan nanti jumpa dalam kitab ni, antara benda yang dia akan fokus dan sebut dan dia ajar bagaimana untuk hidupkan hati itu, kaedah dia berzikir. Sekalipun hati tak ada, kena banyak zikir. Pasal dengan zikir akan ada nur. Pasal bila ada tawajuh, baru ada nur. Tak ada tawajuh, Allah, tak ada nur. Tak ada nur. Hati dia tak boleh ada cahaya tu. Sinaran cahaya hanya akan hasil bila ada tawajuh. Bila ada tawajuh. Kita baca tengok. Jadi bila ada tawajuh ni, itu dia kata orang-orang yang berpindah menuju kepada Allah berpadukan dengan cahaya tawajuh kepadanya. Kita baca dulu sekali lalu. Sementara orang-orang yang telah sampai, bagi mereka itu cahaya muwajahah kepadanya. Maka golongan pertama milik cahaya-cahaya. Sementara orang-orang yang telah sampai pula, segala cahaya itu adalah milik mereka. Kerana mereka milik Allah, tidak milik sesuatu selainnya. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Dalam ayat tu, kali kan. Tuan-tuan tak faham lagi ya? Kita tengok sekali lalu. Iaitu orang-orang yang berpindah menuju kepada Allah. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi. Orang yang nak menuju pada Allah Ta'ala ni, dia berpandu, maksudnya dia dapat hidayat. Hati ni akan ke Allah Ta'ala untuk berpindah ke Allah Ta'ala tu, pergi ke Allah Ta'ala. Dia akan realize ke Allah Ta'ala ni dengan, jadi sabab dia apa? Dengan cahaya-cahaya tawajuh kepadanya, pada Allah Ta'ala. Maksudnya petunjuk kita dalam bab batin yang menyebabkan boleh hidup batin ke Allah Ta'ala ni, pasal ada tawajuh ke Allah Ta'ala. Dengan sebab ada tawajuh, ada cahaya, baru akan dapat petunjuk ke Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak faham dia punya teks tu, dia mesti tengok mengikut cara disiplin Arabik sikit lah. Dia sebut dengan, saya memang faham Arabik tu. Tu yang boleh fahamnya tu kan. Dia sebut, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajuh. Bahasa Arab dia faham tu sedap siap kan. Baca Rumi ni baca lah kan. Tapi saya nak gunakan Rumi tu untuk nak tunjukkan tuan-tuan macam mana nak faham. Pasal baca boleh baca, tapi nak faham belum tentu. Sama lah macam asyhadu alla ilaha illallah, baca boleh baca, faham belum tentu lah.
Fatihah boleh baca, faham belum tentu tahu. Tahiyat boleh baca, faham belum tentu tahu. Kalau Melayu baca hak Melayu pun tak apa nak faham. Baca Arab faham. Dengar, boleh faham. Syarat ni tawajuh. Boleh faham Ustaz. Saya berapa ramai ada guru-guru saya, guru yang memang pakar-pakar ni satu hal lah. Bahkan ada kawan-kawan je pun tak pandai Arab kan? Dengar, tak pandai Arab. Tapi pasal diajar oleh guru kaifiat tawajuh ni, nak kata macam mana? Walaupun Arab tu dia tak faham sebatang habuk. Mopi bahasa gitu, tak faham sebatang habuk. Tapi hati dia betul dengan orang salah. Pasal tawajuh. Yang ni yang kata dengan tawajuh dapat nur. Bayang tengok orang Rom dan Parsi boleh beriman dengan Rasulullah. Orang Arab yang Arab betul. Arab pun ke Arab biasa, Arab Fusaha, Arab Quraisy. Macam Abu Jahal, Abu Lahab tu tak dapat hidayat. Salman Farisi, orang Parsi boleh dapat hidayat. Rom, Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi, orang Rom dapat hidayat. Bilal Al-Habsyi dapat hidayat. Kita orang Malaysia dapat hidayat. Syarat dia apa? Tawajuh. Hati ialah betul. Kalau betul Arab Quraisy pun tak boleh dapat hidayat. Maksudnya apa? Pasal hati tak betul. Okey? Jadi kita ni kalau faham tu untuk dapat hidayat, dapat ihtidak, maksudnya dapat panduan ni ke Allah Ta'ala dengan cahaya tawajuh. Jadi macam mana nak hasilkan cahaya tawajuh ni? Yang kena hidupkan hati, kena ada zikir di luar solat. Solat dah solat, alhamdulillah. Tu pujilah Allah Ta'ala nikmat oleh solat tu. Jangan kita rasa orang kata apa, puas hati dengan hanya pencapaian kita solat. Bahkan kena muhasabah sikit. Solat tu betul ke solat tu dengan jiwa raga ataupun raga saja solat? Muhasabah kan. Kalau raga saja solat, kita punya jiwa belum solat, tak boleh puas hati lagi dengan solat tu. Tengok, saya nak sebut gini sikit. Pasal apa kita solat ni hanya raga je solat, jiwa tak solat? Pasal kita tak tahu macam mana nak jalin hubungan, nak ada tawajuh dalam solat. Macam tu sikit, bahasa kasar sikit bahasa saya tu. Kita tak pernah belajar macam mana nak tawajuh dalam solat. Macam mana nak tawajuh dalam solat? Luar solat pun tak tahu macam mana nak tawajuh. Dan tak pernah belajar pun tawajuh tu macam mana. Macam mana nak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Memang tak boleh langsung. Pasal istilahnya tak pernah diajar. Tak pernah diajar. Tuan-tuan kalau tak pernah tengok handset, tuan-tuan nak buka macam mana, tuan-tuan buka ketik. Macam mana pun dia. Mesti ada orang tunjuk kan. Tak pun try lah sesuatu. Mesti ada sesuatu kita buat. Ni macam mana, apa sesuatu nak buat, nak boleh ada tawajuh. Allahu Akbar. Jasad dah buat dah. Tapi macam mana nak tawajuh ni? Ataupun tawajuh jasad ada menghadap kiblat, tapi kepala otak tak tawajuh pun. Jadi yang tu nak sebut tu tentang tawajuh tu. Jadi pelajaran kita pagi ni berbilah pelajaran tawajuh lah kan. Sekali lalu lah sebut itu kan. Tawajuh ni dia kena ada satu praktikal tawajuh kan. Kalau istilah dalam sufi ni, tawajuh ni Allahumma salli wa ala alihi. Fokus lah bahasa mudah ni. Fokus. Kalau saya sebut contoh dia mesti kena duduk dan kena tahu apa kita nak buat, apa kita nak jalan ni. Setelah kita zikir la ilaha illallah, sebut mulut okey dah. Apa nak ubah sini? Nak ada yang apa? Jadi kalau saya sebut wujud tu pun badan lah. Bertiada la ilah meninggal Allah. Apa saja? Allah wajib wujud, aku mungkin wujud, mungkinul wujud, jaizul wujud. Aku ni harus ada. Maksudnya ni ada ni bukan aku sendiri ada. Tu. Aku bukan
Kidam ada. Aku bukan kidam. Aku bukan azali. Kan? Aku ni asal adami. Tak ada. Allah la ilaha illallah. Allah memang ada. Aku ni tak ada. Ni ada. Dia je ada. Oh, la ilaha illallah. Tiada yang ada melainkan Allah. Ada sedia ni Allah. Aku ni, dia je ada. Oh, la ilaha illallah. Kena duduk melengung belajar. Gitu. Kena praktis. Tawajuh ni, kalau saya bagi ilmu pun kat tuan-tuan, tuan-tuan tak pernah buat, jadi sia-sia. Pasal dia atas praktik dia. Belajar sampai PhD pun untuk tawajuh, tak pernah praktis tawajuh, tak dapat tawajuh. Tuan-tuan kalau tak pernah tulis jawi, saya guru khot tulis jawi kan, tulis khot ni. Macam-macam khot saya boleh tulis. Saya tunjuk tuan-tuan cara tulis macam ni, macam ni. Tuan-tuan tak pernah pegang pen tulis, agak-agak pandai. Cerita jawi lah senang tu kan. Boleh agak-agak boleh tulis tak? Ya ke? Tak boleh tulis tak? Kalau tulis alif tu, saya tulis lurus cantik je. Dia pula tu bawah kecil je. Saya dah tahu cara menulis je lah. Tuan-tuan pegang tengok sekali. Tulis tengok macam mana? Alif je pun. Nak sengit macam tu, sengit macam tu. Saya tulis senang je. Cantik, nampak tersusun, lawa je. Cuba tuan-tuan tiru saya tu. Agak jadi tak? Jadi tak? Jadi apa jalan nak bagi dapat tiru bagi jadi? Best. Practice. Best. That's the answer. Practice tawajuh. Saya bagi cerita tulis tu untuk buat perbandingan aja. Bila tuan-tuan dah tulis lawa, cuba tulis tak lawa boleh tak? Boleh faham soalan? Boleh tak? Tuan-tuan biasa dah boleh tulis elok-elok ni. Boleh tak? Saja tulis tak elok boleh tak? Mana maunya? Tulis tu kalau dah biasa tulisan sambung tu. Mana boleh tulis tak elok? Memang tulis macam tu lah. Tapi mula-mula nak tulis dulu jenuh je lah. Dulu lah, lama lah tu. Saya nak buat misal untuk buat misal. Buat misal. Tawajuh serupa gitu. Tak pernah tawajuh, memang tawajuh tak boleh. Tak boleh fikir langsung tawajuh. Tapi tuan-tuan dah biasa duduk, biasa buat fikir ni. Tambah lagi latih. Akan mustahil tuan-tuan tak tawajuh. Tuan-tuan duduk saja akan jadi Islam. Mustahil tuan-tuan tak tawajuh. Tuan-tuan duduk aja tuan-tuan tawajuh. Mustahil tak tawajuh. Pasal apa? Tuan-tuan dah duduk dalam latihan, tak tawajuh. Dah ada latihan. Jadi tak. Kita kalau boleh nak duduk diam pun, tawajuh. Pasal kita dah latih tawajuh. Tu saya sebut contoh menulis. Contoh lagi untuk perbandingan tawajuh tu kan. Tuan-tuan tak biasa naik motor. Kita basikal lah dulu senang kan. Cerita sikit, recall balik cerita lama sikit. Tak pernah naik basikal dulu. Naik terus boleh naik basikal ke? Jatuh banyak kali tak? Sekarang ni kita naik basikal, cuba bagi jatuh, boleh tak? Boleh? Saya bagi RM10. Naik tu, bagi jatuh, boleh tak? Tak mahu ya dia. Mana lagi jatuh? Pasal apa tak mahu jatuh? Tak boleh jatuh. Mustahil jatuh. Melainkan ada batu lubang tak kuasa berbun tu jatuh, tu lain cerita. Ni saja naik ni. Cuba. Lagi jatuh tu ada. Tak boleh. Mesti lagi betul lah. Macam tu tawajuh. Tuan-tuan dah biasa tawajuh. Dia tak mau. Pergi Tesco, pergi Maidin, cari ubat gigi, cari sabun mandi hilal, cari mesti masuk Muslim produk kan. Pergi Melilau, beli apa? Beli kabinet. Tak mahu tak mahu Lama duduk zikir la ilaha illallah. Allah apa? Allah jadikan aku. Allah bagi lihat aku. Allah huwal hayyu, dialah hidup. Aku asal bukan hidup. Aku asal mati, ni aku hidup.
Dia hidupkan aku. Tuan-tuan dah biasa tawajuh tu. Tuan-tuan takkan duduk ni kan. Ada je masa untuk duduk diam ni tuan akan tawajuh. Tapi itulah, kena praktis lah. Kalau tuan-tuan dah praktis ni, dia akan sampai tahap istilah macam ni. Mustahil tuan-tuan tak tawajuh. Kalau tuan-tuan tak pernah buat latihan apa-apa, tuan-tuan macam ni. Mustahil boleh tawajuh. Boleh tak? Bahasa lain ni. Kalau tuan-tuan tak pernah zikir, tuan-tuan kata apa? Mustahil boleh zikir dengan Allah Ta'ala 24 jam. Betul? Betul tak? Kalau saya sebut tuan-tuan zikir 24 jam, jam. Zikir 24 jam. Tergeliat tengkuk dengar orang. Tapi kalau tuan-tuan dah mula tawajuh untuk zikir, macam mana? Mustahil tak boleh zikir 24 jam. Mustahil tak boleh zikir 24 jam. Tapi kita tak macam tu. Kita tak latih. Tak tahu. Macam orang ahli fikir kan, dia mustahil dia duduk tak berfikir. Tuan-tuan duduk tak ada berfikir, duduk tak ada apa-apa. Diam je. Ingat tanam serai, ingat tanam serai lah. Tengok orang duduk tukar serai ada. Tanam serai, tanam lengkuai. Keliling rumah ya cerita ni kan. Tanam pisang ni lah, sapu sampah. Kalau orang dah biasa duduk hari-hari buat kerja tu, dia tak boleh duduk diam. Dia tak boleh fikir tu. Cuma dia tak boleh fikir lain lah. Pasal itu je dia fikir. Sekarang nak tukar fikir tu bukan fikir ke makhluk. Kita dah lama nak fikir makhluk ni pasal kita nak dapat hidayat tawajuh ke Allah Ta'ala. Cuma praktis sikit. InsyaAllah mudah-mudahan kerja kerdil kita buat, Allah Ta'ala dia bagi anugerah besar. Memang dia janji tu. Kita pergi kat dia selangkah dia main kita 10 langkah. Bukanlah maksudnya Allah Ta'ala ada kaki. Kan? Itu bahasa. Bahasa. Macam kita sebut lembu putih. Bahasa. Apa maksud lembu putih? Tali lembu putih. Pandai. Alhamdulillah. Jangan bahas lembu putih. Lembu tu putih dua. Enak dah. Itu bukan maksud dia lah. Bahasa Melayu pun ada bahasa itu ni. Kita pergi ke Allah Ta'ala selangkah. Allah mai kita 10 langkah. Allah mai kita 10 langkah. Apa yang Allah mai 10 langkah apa? Rahmat dia mai 10 langkah, 10 kali ganda kita. Kita punya usaha kerdil aja. Sikitlah bahasa itu. Kena jaga salah bahasa lagi balik pening lalat ni. Okay. Jadi kata dia, orang yang memang berjalan ke Allah Ta'ala, dia akan dapat hidayat dengan sebab cahaya tawajuh katanya. Tengok, dia ada khabar gembira walaupun kita sebutnya ni. Dia kata macam ni. Kalau kita memang buat tawajuh, adakah ada nur, insyaAllah akan dapat cahaya. Jadi kalau ni sebab kita baru nak mula, kalau mentol ni, katalah ni mentol. Tuan-tuan baru mula tawajuh ni, baru mula nak duduk, nak terbang tasbih, baru nak zikir. La ilaha illallah. Dengar, kita bukan ajar zikir. Saya sebut tawajuh ni bukan zikir mulut ni. Mulut zikir tu bagus dah kan. Hati ni, nak bagi hadir apa. Masa tawajuh ni dia hubungan hati. Dia faham Allah. Kalau mudah saya sebut wujud. Kalau wujud tu kalau aku tak boleh nak faham mungkin wujud, jaizul wujud, tahu pun Adam, buat mudah gini ya. Allah hidup tak? Hayat kan, sifat hidup Allah Ta'ala. Kita hidup ke Allah Ta'ala hidup? Kalau kita tu kita mati lah. Ni kan? Allah hidup, apa beza hidup Allah Ta'ala dengan hidup kita? Dia ada istilahnya. Allah hidup, sedia hidup. Kekal hidup. Kita hidup, mana pula? Kita asal mati. Baru hidup. Hidup yang baru dah akan fana hidup. Itu hidup kita. Dengan bahasa mudah apa? Kita mati. Ni hidup, Allah bagi hidup aku. Baru ada tawajuh. Baru akan ada sedar, Allah bagi hidup aku. Tauhid ni bila kita boleh sedar ke dia hidupkan aku. Dia adakan aku. Dia beri kederat kepada aku. Dia
bagi melihat aku. Dia bagi mendengar aku. Sedar ke dia. Dia tu, dia huruf besar. Capital letter, capital D. Dia ada dengan aku. Dia. Segala-galanya. Dia tu kalau zikir, tu yang zikir hu. Huwa kan. Huwa ni Arabic lah. Huwa, huma, hum kan. Tak pernah belajar Arab, dengar lah. Saya kan bawa gitu. Allahu la ilaha illa. Pandai pun. Niat tak kerti langsung. Hu tu lah. Pasal apa dia tu? Kalau dia tu memahamkan dia, maksudnya kita mengiktiraf ada satu yang ghaib yang jadikan kita. Dia. Dan dia tu tawajuh ke Allah Ta'ala tu. La ilaha illallah. Kalau Allah kita sebut nama dia. Allah siapa? Dia apa? Dia yang wajib wujud. Dia yang hayyun. Dia yang hidup. Kita ni, dia yang hidup kan. Ni baru nak tawajuh ni. Baru 1 watt. 1 watt. W-A-T-T. You know? 1 watt. Zikir lagi. Tawajuh lagi. Zikir lagi. Apa jadi? 5 watt. Ada cahaya. Macam. Lagi lama, lagi banyak, lagi kuat latihan. Macam mana? Kalau basikal tadi, bawa jatuh. Tengok tu bawa. Naik lagi. Kayuh lagi. Luka kaki pun naik lagi. Jatuh. Lutut belakang pun naik lagi. Macam mana? Boleh lepas tangan. Abang, naik basikal. Abang. Macam ni. Lepas tangan. Abang. Kayuh. Sampai macam tu dia. Boleh. Faham? Kau tak pernah naik basikal? Bukan macam ni. Bukan lepas tangan. Macam ni. Saja saya maaf je. Tak adalah kita budak-budak lah ni terror kan. Sampai macam tu dia boleh. Pasal ada yang boleh basikal tu, dia boleh duduk diam. Basikal pegun 2 tayar tu. Kita berjalan pun dia boleh duduk diam still. Tak, dia dah berapa tawajuh berapa lama dia buat itu. Latihan dia. Ada skill dia. Tapi tanya dia latihan macam mana? Kita bawa pegang basikal mahu kat itu. Berjalan berteruk. Okey. Lagi banyak latihan, lagi dapat kemahiran. Ni. Kalau 60 watt macam mana? 1000 watt? Terangnya. Tak. Baik, yang tu kata dia orang yang dia tawajuh. Wal wasiluna, yang tu siapa ni? Orang yang dia tawajuh, dia akan dapat satu cahaya dia makin terang. Macam mana nak berzikir, dia akan mula seronok tuan nak zikir. Lama-lama makhluk ni tak pandang. Ambil makhluk, dia akan makhluk, dia letakkan makhluk tempat makhluk pasal dia tinggalkan makhluk. Makhluk tak ada nur sebenarnya. Allah lah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur. Dia akan seronok ke Allah Ta'ala. Tak seronok akan makhluk. Kan makhluk ni semua tak seronok. Baik. Yang tu orang yang ihtada, orang yang rahilun. Sementara orang-orang yang telah sampai, ni dia cerita orang label kedua lah kan. Yang ni label apa? Bukan orang yang baru nak berjalan, orang yang dah sampai. Tuan, 1000 watt lampu menyala. Macam? Tak surut langsung dia punya cahaya. Macam matahari. Orang-orang yang telah sampai, bagi mereka itu cahaya. Dah ada 1000 watt, bukan dia nak hasilkan cahaya, dia cahaya dah. Angguk boleh, nak dapat kena kerja, tak kerja tak dapat. Termasuk saya lah, saya cakap ni. Saya pun kalau saya tak buat tawajuh tu, tak ada apa-apa, gelap je saya ni. Tuan-tuan kena banyak doa untuk saya lah, pasal saya ni malas. Tuan-tuan tak apalah wali-wali lah. Jadi kata dia orang telah sampai, bagi mereka itu cahaya. Cahaya apa?
cahaya muwajahah kepadanya. Satu, kita jumpa nabi-nabi, rasul-rasul, para ulama, para awliya, mereka ni, mereka ada cahaya. Satu, Nabi Muhammad ada cahaya. Nabi Muhammad ni nurun, nur. Qad ja'akum minallahi nur. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala letakkan satu istilah dalam Quran. Nabi Muhammad ni nur. Kita selawat pun, anta nurun fauqa nur. Dia nur daripada nur Quran tu. Quran dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nurun fauqa nur. Allah nurun ala nur. Allah di atas nur Nabi Muhammad. Bukan Allah Ta'ala tu cahaya, faham terjemah kan. Tapi istilah yang dipakai adalah nur. Kita pun bila tawajuh ada nur. Ada nur. Dan antara sebab boleh ada nur ni, sebab dia tawajuh pada ni. Dan kalau tawajuh yang tu istilah untuk baru nak berjalan, kita tawajuh. Orang yang dah sampai wasilun ni, para nabi, para rasul tu istilahnya orang sampai lah. Para wali ni orang dah sampai lah. Kita yang kuali-kuali ni baru nak berjalan. Nabi-nabi rasul istilahnya wasilun, orang sampai. Mereka adalah cahaya. Kita nak usahakan cahaya. Boleh? Faham kan? Maka golongan pertama kita kalau ada tawajuh, buat apa sepatutnya kena buat. Milik cahaya-cahaya. Kalau asal bahasa Arab kata dia fal awwaluna lil anwar. Cuma dia terjemah milik cahaya ni bahasa tu lain sikit. Asal bahasa Arab ni fal awwaluna lil anwar. Orang golongan pertama kita ni, kalau kata kita yang mula nak tawajuh ke ataupun dalam proses nak tawajuh, banyak halangan-halangan kita untuk kita nak boleh capai apa sepatutnya pencapaian batin kita. Kalau kita dalam proses yang nak berjalan ke Allah Ta'ala ni, fal awaluna dia lil anwar, untuk menghasilkan cahaya. Itu asal bahasa dia. Cuma terjemah di sini dia kata milik cahaya. Kalau ikut asal golongan pertama lil anwar, milik cahaya-cahaya. Dia lil anwar, untuk memiliki cahaya. Adalah untuk milik cahaya. Ada untuk tu sedap lagi rasanya. Saya terjemah macam tu dia macam ganggu sikit dengan perbandingan bahasa Arab ni. Baik, Nabi Rasul macam mana? Para wali tu, para awliya ni. Sementara orang-orang yang telah sampai, orang sampai ni Nabi-Nabi Rasul lah kan? Mereka ni walaupun mata tidur, hati tak tidur. Tuan-tuan bayang tak? Kita ni memang tak dapat tidur. Kita ni apa? Mata tak tidur, tapi okey, apa nak buat? Tawajuh lah. Dan kalau tawajuh, buat latihan, tak mustahil untuk nanti sama juga. Apa dia? Mata tidur, hati tak tidur. Bahkan tidur tu zikir. Dalam tidur tu zikir. Kerana Allah Ta'ala zahir kan, duk berdengkur tu pun zikir. Allah. Berdengkur. Bunyi tu bunyi zikir. Ini bunyi juga. Bunyi itu. Ni tak. Ada orang memang dia punya bunyi tu bunyi zikir dia lah. Allah. Menafas tu berzikir. Itu sorry, saya buat lawak bodoh itu. Sorry sikit. Mustahil ke? Tak, dia di atas latihan. Dan Allah Ta'ala dijanji dia, engkau latih, engkau dapat. Itu je. Kursi orang hantar, bagi betul, dapat. Makan kenyang lah. Itu sabab. Makan kenyang pun adat. Yang ni bukan adat. Yang ni janji Allah Ta'ala. Jamin. Bukan jamin oleh kerajaan. Kerajaan tukar esok, kerajaan pening pula. Kerajaan tak jamin. Yang ni kerajaan yang jamin. Allah Ta'ala jamin. Cuma
InsyaAllah tanamnya tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Pasal wajib yakin dengan janji dia. InsyaAllah. Jadi kalau orang telah sampai, Nabi Rasul ni, segala cahaya milik mereka. Asal bahasa Arab, wa haula'i al-anwaru lahum. Mereka ni 1000 watt. 1000 watt. Macam ni. Mereka cahaya dah. Mereka bukan usaha untuk cahaya. Mereka adalah cahaya. Tu cahaya tu adalah milik mereka. Mereka adalah cahaya. Nabi Rasul tu adalah cahaya. Para awliya adalah cahaya. Mereka tu nur siap dah. Kita baru usaha nak cari cahaya. Tu pun sab nyala padam. On, off. On, off. Gagah juga on, off. Selalu off. Main macam ni, 6 bulan tinggal on sikit. Pula sebulan. Di atas tuan-tuan. Saya bagi panduan. Saya ngaji pun tegur sebab itu. Nak sentiasa 24 jam duduk sebelah guru, bukan senang. Betul? Dengar? Kalau duduk sebelah guru pun 24 jam, tapi kita tak buat kerja, tak dapat nur juga. Pasal dia di atas kita. Berkawan dengan guru, kita tumpang cahaya dia. Dia dah bagi kita panduan dapat cahaya, kita tak usaha dapat cahaya. Jumpa guru pula payah. Memang kita tak akan dapat cahaya sampai bila-bila pasal tak jumpa dah guru. Sekurang-kurangnya duduk sentiasa sebelah guru, tumpang cahaya guru. Boleh faham kan sebut itu? Satu ulama kita ajar sebelum kita pandai ada cahaya sendiri ni, kena banyak duduk majlis dengan guru supaya boleh tumpang cahaya dia. Yang ni yang sebut Quran sebut fahasuna ulaika rafiqa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, orang siddiqin, orang syuhada dan salihin ni adalah golongan-golongan cemerlang, terbilang, yang gemilang dalam agama kita, dikenali sebagai ghurrun muhajjalun, orang yang bercahaya, berseri-seri. Akhirat esok muka, tangan, kaki dia, anggota wuduk dia bersinar, bercahaya. Nak sebut macam mana? Kalah cahaya matahari ni setiap orang nabi-nabi dan rasul ni. Dan mereka ni wahasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik orang untuk kita buat kawan. Pasal tumpang cahaya mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim. Macam mana sebut Quran tu? Akan ada hasil cahaya. Cahaya akan ada di keliling mereka. Orang lain yaktabis min nurihim. Kita boleh iktibas, ambil manfaat daripada cahaya yang ada kat mereka. Satu, kita disuruh kawan dengan para nabi, para salihin ni. Macam mana pun, kita takkan tak ada cahaya. Apa kaedah kita dalam dapat cahaya? Tawajuh. Zikir. Walaupun mula-mula zikir tak pandai tawajuh lagi. Cari jalan. Kurang-kurangnya ada zikir. Walaupun tak ada tawajuh lagi. Dan tawajuh dia kena mula. Mula tu mesti. Tak ada mula, on, off. On, off. Waktu on, off tu padan dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sentiasa on, insyaAllah. On, off ni memang hal kita lah. Hal kita. So, saya kata hal kita tu saya lah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan memang on lah. Saya sebut on, off tu. Saya bukan cerita orang lain, saya cerita saya lah tu. Jadi golongan yang kedua ni, dia memang ada cahaya muwajahah kepadanya. Golongan pertama, sementara golongan yang telah sampai Nabi-Nabi Rasul ni, segala cahaya milik mereka. Pasal apa? Kerana mereka dah jadi milik Allah dah. Hakiki Nabi Rasul ni macam mana? Dia buat kerja hebat pun macam mana? Dia kata apa? Innama alainal balagul mubin. Kami ni tukang sampai je. Tak pernah ada hati dia selain pada Allah Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Soal, kita boleh dapat tak ma fi qalbi ghairullah tu? Boleh. Buat sabab, Allah Ta'ala bagi. Jadi mereka ni milik Allah, betul? Tidak milik sesuatu selain daripadanya. Dia takkan nak lain daripada Allah Ta'ala. Itu orang Nabi-Nabi Rasul. Para awliya, salihin, siddiqin, syuhada. Satu soal gini, kita ni salihin dah ke?
Salihin yang menepati SOP salihin belum lagi. Kita soleh pun soleh apa? Amal soleh ada. Belum iman soleh. Yang tu istilah ada. Amal soleh, main semayang, amal soleh tak? Amal soleh dah. Main duduk majlis ilmu, amal soleh tak? Amal soleh ada. Tapi yang tak ada lagi apa? Iman soleh. Iman soleh mana? Baru nak bina. Macam iman bak batin. Amal soleh tu zahir. Nak iman soleh tu. Baik. Jadi kalau dapat iman macam ni, nak kata apa? Tu dia sambung ayat Quran tu. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yalabun. Allah Ta'ala kata, Qul. Untuk dapat tawajuh ni, apa Allah Ta'ala perintah? Qul. Allahu. Qul. Kamu sebut. Apa? Allah. 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 Apa makna? Itulah boleh zikir Allah. Allah tu kan jadi isu sikit itu. Boleh tak boleh zikir Allah. Allah Ta'ala perintah apa? Allah. Allah. Siapa suruh kata Allah Allah ni? Allah. Maksudnya boleh ke zikir Allah Allah? Zikir dengan tawajuh Allah. Dia kata tak ada makna. Astagfirullah. Allah tak ada makna. Batu ada makna batu? Botol tak ada makna? Botol? Baling tak kena botol. Takkan Allah lagi hina daripada buatan botol? Gila apa? Ada iman tak ada iman ni? Kasar kira tu. Kalau kata dia kalimah satu pun, saya tanya, nama tuan-tuan, nama siapa? Dolar. Contohlah kan. Apa makna dolar? Nama saya dolar. Jadi walaupun sebut satu perkataan, dia ada kena takdirkan. Nak jawab tu, nama siapa? Dolar. Apa dolar-dolar? Nama saya dolar. Alah, takkan tak faham. Sentences macam tu, very simple sentences pun tak faham. Ni Allah. Apa Allah Allah? Allah Tuhan aku. Allah jadi dengan aku. Allah ada dengan aku. Allah hidup dengan aku. Barat sikit tuan-tuan. Sebut itu. Barat sikit. Yang itulah kita tawajuh. Allah Ta'ala jadi kaedah nak ajar tawajuh ni apa? Sebut Allah. Very short. Kalau La ilaha illallah. Tuan-tuan nak hadir tu panjang lah. Mustaqri'an kulimati wa mutakirun ilai kulum adawu illallah. Jenuh je. Ni pendek. Very short. Short. Allah. Hadir kan? Apa? Allah ada dengan aku. Allah hidup dengan aku. Allah lihat dengan aku. Allah terangkan alam ni. Allah hidupkan pokok ni. Allah sihatkan aku. Allah bagi rezeki aku. Allah bagi makan aku. Allah tak ada nasi lemak ni. Contoh. Allah dia yang memberi dan menegah. Hak dia. Hak dia. Tak ada hidang, cari negeri lah lagi. Contohlah kan. Duduk dalam PKP lagi. Contohlah. Saya tak tahu ada tak ada kan. Pasal ada setengah tempat dia tak berani nak buat hidangan lagi. Tak menepati SOP katanya. Ada yang langgok je. Apa saya cerita ni. Nak cerita kaedah tawajuh apa? Allah. Sebut kaedah dia apa? Katakanlah. Sebut. Maksudnya apa katakan ni? Say this word. Say it. Say it. Pronounce it. Allah. Itu je. Jadi latihan untuk tawajuh apa? Say Allah. 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 Kaifiat nak sebut. Tuan-tuan nak macam ni pun tak apa. Ya Allah. Ya Allah. 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 Ya Allah. Allah. Ya Allah. It's up to you. What lagu you want to use untuk zikir Allah tak ada masalah. Lama dah ulama tutup guru kita duduk zikir. Demo ni tak pernah zikir, bukan kaki zikir pun. Bahkan anti zikir. Zikir ramai-ramai pun tak boleh. Bid'ah. Sikit. Saya tak boleh. Saya keluar tu muntah lah saya ke. Tak boleh. Lagi kelahi lah dengan dia. Kita tak tawajuh. Tak jadi ke. Satu. Bila kita dah zikir Allah, apa nak buat? No. Allah Ta'ala ni ajar prinsip kita tawajuh ni. Ada orang tak mau tawajuh dia. Ada orang tak mau zikir lah. Ada orang tak ada peduli zikir pun. Ada orang benci zikir dah. Bukan saja dia benci zikir, dia benci pula orang zikir. Allah. Allah Ta'ala kata apa? Bila kita zikir Allah, Allah ni, kemudian biarkan mereka bermain dalam kesesatan mereka. Oh, tu kata tajam bahasa ni. Dharhum fi khawdihim yalabun. Dia orang duk main, duk reka, galip
menghadap pukul 3 pagi, menghadap laptop, kau jihad konon. Buat work paper gini. Zikir pun tak bagi. Biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Darhum. Tak hang lah. Hang pertama zikir, sudah. Aku zikir. Padan tu lah. Kita tak tulis kertas jawapan tak apa dah. Padan. Ini apa? Biar ni. Dia mau tak mau zikir. Sudahlah. Jangan kita pun terpengaruh ikut dia. Oh, tak boleh zikir Allah zikir ni bid'ah. Kau boleh otak kau sekali sewi dengan dia. Dengan bahasa apa? Orang Ta'ala kata, ni sesat. Engkau pergi ikut golongan sesat. Buat apa? Yang tu pun faham cukup dah tu. Ahli tak mau zikir ni apa? Ahli sesat. Terus kita duk zikir tu pun tak dapat terus mana? Tambah anti zikir. Lagi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tak ada pelihara kita, lembutkan hati sanubari kita. Bagi kita betul-betul boleh tawajuh ni. Walaupun 1 watt, tuan-tuan. Jadilah 1 watt pun. Tapi istiqamah. 1 watt tapi sentiasa menyala. Dia macam lampu dekat kita punya meter elektrik tu. Tap. Jadilah tuan-tuan menyala juga. Tap. Ni diam. Tap. Istiqamah. Yang tu pun dia istiqamah, dia teka tu kan. Kita istiqamah. Tap. Lama-lama nanti dia. Tap. Mudah-mudahan Allah bagi istiqamah. Syarat Nabi SAW kata dia, khairul amal ma dama wa in qalla atau kama qala. Sebaik-baik amalan dia berpanjangan, dia kekal walaupun sikit. Walaupun 1 watt dama. Yang walaupun on sekejap aja. Dama, kekal kan. Jalan terus istiqamah. Jalan ni insya-Allah Allah Taala dia itu sebab untuk dia bagi rahmat kepada kita, dia bagi petunjuk kepada kita, sebab untuk dia bagi nur kita insya-Allah. Itu saja untuk pagi ni. Insya-Allah sambungan kita nanti ke surat 10. Tashawwukuka ila ma batana fika minal uyub. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Soalan, bagaimana cara berfikir? Tak perlu menuntut ilmu di masjid. Sebab dah ada ilmu melalui TV dan alat-alat lain. Ilmu ni yang terbaik adalah ilmu macam kita duk belajar macam ni. Ilmu dengan talaqi. Tuntut ilmu dengan melalui TV dan alat-alat lain, that not the best way. Bahkan saya kata gini, that's not the way pun sebenarnya. Belajar macam tu, sekadar info ada, satu, bahkan yang banyaknya mengapu, itu banyak. Ilmu macam tu melalui alat TV, yang banyaknya bukan ilmu yang nafi'. Yang banyaknya ghairu nafi'. Ilmu dan nafi' ni dia tak dapat tidak mesti talaqi macam ni. Satu, kalau tanya bagaimana cara berfikir, cara terbaik dengan belajar macam ni, diajar, ambil, jalan. Tak tengok internet apa pun tak apalah. Tak apalah. Saya bawa misal kita PKP dulu. Anak kita ada belajar online. Ada memang ada lah ni pun ada belajar online ni. Soal, kalau gitu tutup semua sekolah. Berhentikan semua guru, buat habis duit bayar gaji. Apa? Semua belajar online je. Sambil dengar tu boleh masak, boleh masuk kain, boleh buat kerja lain kan. Ini nak duduk sekolah, nak pakaian, ikut beratur, yuran mahal. Internet apa duit je sebulan. Tambah yang ambil yang unlimited ni tu.
Kongsi satu keluarga pula. Ala 15 orang pakai 100 lebih. Murah itu. Jadi murah lah. Boleh? Faham saya cakap apa? Boleh ke macam tu? Kena pergi sekolah juga tak? Kena pergi tak? Kena pergi sekolah pun bengong lagi. Begitu senang. Boleh faham ke? Anak murid menghadap guru Quran, kedebak. Tu pun tak berapa nak mengapai lagi. Kalau mengapai online ni macam mana agak-agak? Jadi cara berfikir terbaik adalah dengan belajar ni. Lepas tu apa yang dia ajar ambil pakai. Sekali pun tak tengok dah alat-alat media yang lain. Sebenarnya saya ngaji ada guru sebut macam ni. Dia kata memang ada benda boleh belajar dengan TV. Tapi sebenarnya belajar sebenarnya belajar macam ni. Belajar talaqi. Ya. Guru Ya. sebenarnya dia barakah. Ya. Barakah dia Betul. Alhamdulillah. online. Ya. Ada barakah. Ya, betul. Jadi itu sebab tak masuk dalam kepala otak dia. Tak ada masuk dalam kepala otak, tak ada masuk dalam hati langsung. Hati dah masuk. Tuan-tuan kalau ada pengalaman tengok live streaming lah kan. Macam santai ke menghadap betul-betul? Bagus, faham lah tu. Cukup lah, saya tak jawab lah. Tak payah syarah dah. Dengar, mengaji kat masjid pun ada yang duduk dekat dinding. Siapa duduk dinding, sorry ya. Okay. Dah lah, duduk dinding ada kursi yang tak ada kaki tu. Duduk macam ni ya. Santai je. Ustaz macam ni pula. Ustaz sana, dia tengok sana. Macam ni. Santai je. Tengok ikut kaki mata, tepi mata, tengok. Ujung mata. Kalau tengok live, langsung santai amat. Kadang-kadang pasang tu apa benda kerja dia buat tak tahu. Itu betul barakah. Menghadap macam ni tu yang kena jaga adab, jaga niat, jaga semua adab. Betul sabab, Allah Ta'ala bagi musabab. Dan kita akan dapat musabbibul asbab. Allah khasnya dalam bab macam ni. Jadi kalau kata kaedah berfikir, saya ajarlah sekali lalu tu. Suka susah pun belajar sifat 20 yang kita belajar tu. Kalau atas nama yang kita ambil akhir tadi, sebut Allah dah hadirkan. Apa? Allah, dia hidupkan aku. Bagi faham, dia tu. Hidup. Tak, dia hidupkan aku. Melihat, dia bagi lihat aku. Makan, dia bagi rezeki aku. Sehat, dia bagi sehat aku. Sakit pun, dia bagi sakit aku. Supaya mengingatkan aku kat dia. Dia bagi sembuh. Makan ubat tak baik-baik. Yang bagi baik dia ke ubat. Tapi ikhtiarnya sabab ubat. Tak bertemu ubat lagi. Supaya kita makin ingatkan dia, ikhtiarkan dia, yakin kat dia. Bukan yakin kat ubat. Kalau sembuh pun, Allah lagi sembuh. Ke ubat lagi sembuh. Dia. Lagi zikir kuat. Lagi tawajud kuat. Lagi akan fikir akan nur tu akan dapat lagi kuat ke dia, insyaAllah. Yang cukup sekali lalu, saya kata kaedah kita berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bifadlika wa judika bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.